Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Datuk Seri, boleh Datuk Seri komen sikit mengenai isu penghinaan Rasulullah yang viral baru-baru ini, selepas kejadian di Perancis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadrat ilahi dengan limpah kurnia telah mengutuskan kita seorang Nabi dan Rasul yang mana merupakan dia manusia seperti kita juga. Dan ini sebenarnya anugerah yang besar daripada Allah, kerana kita sebenarnya norma kemanusiaan ini dilahirkan tak tahu apa-apa. Jadi perlu kepada ada yang membantu kita untuk memperkenalkan, memberitahu siapa kita ni datang dari mana dan nak ke mana, kenapa perlu ada kita. Jadi kewujudan orang yang boleh menceritakan itu sangat diperlukan, ditagihkan oleh setiap individu. Yang tahu tentang kejadian kita ini hanya yang mencipta kita. Yang mencipta kita itu akan memberikan satu katalog sempurna kepada yang akan membimbing kita itu untuk memberitahu perkara-perkara yang saya sebut itu tadi. Jadi orang itu mestilah dia mempunyai latar belakang yang baik, sebab dia mempunyai peranan yang sangat besar. Kalau dia mempunyai latar belakang yang tidak sempurna, jadi bagaimana dia nak membawa benda-benda yang sangat penting, yang sangat sensitif di dalam isu kewujudan manusia di muka bumi ni, di dunia ni. Jadi sudah tentulah bila dia ini dilantik oleh pencipta untuk membawa manusia ini kepada pengetahuan yang kita maksudkan tadi, dia terpaksa melalui jalan-jalan yang berbagai bentuk yang sama-sama dia lalui, sebab dia pun mesti kena manusia juga. Sebab kalau dia dilantik di kalangan selain daripada manusia yang nak dibawa nanti akan membuat alasan. Alasan mungkin dia mana tahu hal aku, dia mana tahu perasaan aku, dia mana tahu apa pemikiran aku, dia mana tahu rasa aku, dia mana tahu apa yang aku nampak. Tapi bila manusia yang sama seperti manusia juga yang akan menyuluh jalan tu nanti, dia tidak ada alasan untuk menyangkal apa yang dibawa oleh pembawa tu. Tapi seperti yang saya sebutkan tadi, sudah menjadi rasional. Bila jalan mesti ada lubang, mesti ada rintangan, mesti ada halangan. Perkara itulah yang kita sebagai masyarakat yang duduk di dalam dunia ni perlu memahami secara rasional. Jangan kita ambil benda itu dengan emosi, dengan perasaan yang nak benda jadi maka jadi. Tak boleh. Termasuklah soalan yang dikemukakan tadi tentang isu penghinaan kepada Nabi kita. Nabi kita inilah orang yang membawa kita ni tadi. Rasul kita inilah tadi orang yang membawa kita ni tadi ke jalan yang sepatutnya kita pergi, dari mana kita datang dan kenapa kita datang. Jadi orang ini ataupun Nabi ini, Rasul ini, kita dah sepakat dah di awal tadi. Dia tak boleh menjadi pembawa, dia tak boleh menjadi pembimbing, dia tak boleh menjadi penyuluh jalan kalau seandainya dia sendiri pun gelap, kalau seandainya dia sendiri pun ragu, kalau seandainya dia sendiri pun tak tahu. Dia perlu sempurna. Dia perlu ada sifat-sifat yang meyakinkan kepada orang yang nak dibawa. Jadi benda ini telah dibuktikan oleh peribadi itu sendiri apabila dia turun di kota Mekah. Dan pada ketika itu kota Mekah kebetulan bumi dibandingkan dengan bumi-bumi yang lain, dia agak bertamadun dari sudut pemikiran, dari sudut falsafah.
walaupun dari sudut sosialnya dia serupa je dengan dunia lain. Mungkin dunia lain di sana ada kerakusan, ada penindasan, dia berlaku. Tetapi dia dari segi sastra, dari segi falsafah, di situ dia agak standing dengan dunia luar juga pada ketika itu. Maka dia dilahirkan di tempat itu kerana dia nak membimbing masyarakat dan nak membawa masyarakat dari mana kita datang ke mana kita pergi. Jadi apabila diturun kepada tengah kancah masyarakat yang mempunyai tamadun falsafah sastra, sudah tentulah masyarakat di situ merasakan bukan teruja tapi teruji. Apa yang ada pada dia tu dia rasa macam ditandingi, tercabar. Jadi apabila tercabar, mereka berfikir bagaimana berusaha untuk menidakkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada ketika itu alhamdulillah Nabi kita Muhammad masih ada. Dia mampu untuk menangani isu-isu ni. Ada orang pada ketika itu datang mencemuh dia, mengata dia, mengejek dia, nama Nabi kita Muhammad yang dimuliakan. Tapi dia cuba panggil dengan Muzammam, yang dicela maknanya. Makna kontra kepada Muhammad. Jadi bagaimana Nabi kita Muhammad menangani isu penghinaan yang seumpama itu? Sedangkan sahabat-sahabat merasa marah, ada yang beremosi. Siti Aisyah sendiri bangkit sebab selaku isteri kepada Rasulullah, tapi Rasulullah tak beri. Rasulullah kata dia bukan panggil saya, nama saya Muhammad. Kalau dia panggil saya Muhammad, saya menjawab. Dia panggil Muzammam orang lain, saya tak tahu siapa ada Muzammam. Jadi makna dispeliskan, tidak ambil tahu kan, diabaikan saja, begitu saja. Kerana benda itu bagi Rasulullah bukan penting dan bukan perkara besar. Kalau kita respon secara serius, dia akan jadi benda besar dan jadi macam mustahak sangat benda itu. Penting sangat. Akhirnya benda itu mati begitu saja. Yang penting bagi Rasulullah benda itu mati. Tidak berleluasa, tidak berterusan. Bukan yang penting benda itu dijadikan isu, dibesar-besarkan, digembar-gemburkan. Mungkin dia tak akan padam. Ada juga pernah orang Yahudi dia memberi ucapan kepada Nabi kita bertemu, tapi ucapan dia sangat kontra dan menggoreskan hati Siti Aisyah. Dia kata Assalamualaikum, bukan Assalamualaikum. Assalamualaikum ni maknanya celakalah engkau wahai Muhammad. Kalau kita Assalamualaikum, sejahteralah engkau, kontra. Tapi Nabi Muhammad tak menyebut perkataan yang sama. Sebaliknya alaika, Nabi khabar jawab begitu, alaika. Siti Aisyah marah. Rasulullah kata jangan marah. Tak, ya Rasulullah tak dengar ke apa dia kata? Kan saya dah jawab, sudahlah. Rasulullah menjawab dengan kalimah yang begitu pendek, tidak beria-ria, tidak bersungguh-sungguh, tidak menunjukkan ungkapan orang Yahudi itu penting, mustahak dia ambil tahu. Ada juga satu kali Rasulullah tu nak dibunuh. Ada penghinaan yang lebih besar daripada membunuh? Tak ada. Itu ibu kepada segala penghinaan lah tu. Rasulullah Fathul Makkah, dia masuk ke Kaabah, dia tawaf. Apabila baginda tawaf sallallahu alaihi wasallam, ada satu namanya Fudalah. Dia ikut dari belakang, dia simpan keramik dalam jubah. Keramik tu dia ingat nak tusuk Nabi. Setiap kali Nabi toleh ke belakang, dia senyum. Nabi senyum. Toleh kali kedua, ada apa dalam hati engkau tu yang kau bisikkan wahai Fudalah? Rasulullah tanya. Makna Rasulullah dah dapat mendengar bisikan hatinya Fudalah tu niat serong dia. Tak ada ya Rasulullah, dia jawab, saya berzikir je. Tak ada. Ada berbohong kan? Padahal dia nak bunuh Rasulullah. Kali ketiga Rasulullah toleh,
Rasulullah terus ambil tapak tangan Rasulullah usapkan ke dada Fudalah dan mendoakan Fudalah supaya Tuhan berikan dia hidayah. Fudalah kata, semenjak daripada tangan Rasulullah ditekakkan ke dada aku tidak ada rasa cemburu, rasa nak marah, rasa sakit hati lagi kepada dia, melainkan bertukar menjadi rasa kasih, rasa hormat, rasa menyanjungi dia yang sangat amat sangat, dan aku beriman kepada dia. Jadi apa namanya nak menceritakan di sini, apa namanya, memang kita dengar sehari dua ni, bukan sehari dua, dah berkali-kali. Dulu Salman Rushdie banyaklah di Belanda sebelum ni melukis karikatur Nabi. Ini bukan kali pertama. Sebenarnya bagi saya, yang kita nak bincangkan bukan tentang orang itu mengata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita nak bincangkan, kenapa kita ni ada tetapi orang masih lagi sanggup Nabi kita diperkatakan, dipersendakan, dihina, dicaci, dimaki, dilukis dengan karikatur. Sepatutnya, contohlah dalam sebuah keluarga yang besar, ada ayah, ada anak lelaki yang sulung, ada anak lelaki nombor 2, ada angah, ada alang, ada acu, 5-6 orang lah, anak jantan yang tegak-tegak. Saya rasa keluarga tu orang silu nak kalau ada anak perempuan nak diorat, kalau ada mak nak dikacau, sebab dia ada anak jantan. Tapi kalau anak jantan tu yang sulungnya mengempit, yang nombor 2-nya mendadah angah, yang nombor 3-nya mengacau, yang nombor 4-nya mengoyak, ada orang segan? Orang tak segan ke family dia. Orang akan adik dia, perempuan dia diorat dia orang, mak dia usik dia orang, sebab jadi mainan orang. Keluarga dia pun jadi dipersendakan oleh orang. Benda ini yang kita nak muhasabah, yang nak buat sedikit post-mortem. Kenapa dengan jumlah umat Islam yang sebegini ramai, dengan lengkungan kita yang besar, dengan penguasaan ekonomi yang tidak kurang kalahnya, tetapi Nabi kita boleh dipersendakan oleh orang. Adakah persoalannya disebabkan beberapa tingkah laku kita sesama kita umat Islam? Seperti contoh, kita berperang sesama kita, berbunuh sesama kita di Syria, berbunuh sesama kita di Yaman, berlakunya peristiwa tunjuk perasaan besar-besaran di mana, di Mesir, di Indonesia, yang menunjukkan emosi kita kepada bukan Islam, yang menunjukkan emosi kita kepada agama-agama lain. Benda ini mungkin memberikan gambaran tentang Islam yang luar daripada apa digambarkan oleh Nabi sebenarnya. Menyebabkan timbulnya itu tanggapan kepada Nabi kita, tanggapan yang serok. Ini perlu kita ubat dulu. Kalau betul, kalau benar benda itu menjadi punca itu orang yang tidak silu dan tidak segan menghina Nabi kita Muhammad SAW. Kita takut sekarang ini kita kata kita nak bangkit untuk menentang Perancis, untuk menyerang Perancis. Kita takut nanti kita disoal di mahsyar nanti, awak marah dia menghina Rasulullah, kita kena tanya, awak dah terang dia tentang Rasulullah? Kita pun jawab, kita dah terang, dah beri penjelasan, dah tulis, dah ceramah, dah begini. Tetapi dia tanya sekali lagi, apa yang awak tulis dan awak terang tu, awak dah buat tak? Kita takut kita kena tanya soalan yang kedua gitu. Rupanya kita terang pun tak berapa jelas. Sama-sama kelabu penerangan kita. Kemudian tu apa yang kita terang tu tadi, rupanya kita tak buat. Maka masuklah dalam firman Allah, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu buat, kamu cakap benda yang kamu tak buat? Kabura maqtan indallah, besarlah murka Allah kepada kamu. Antaqulu ma taf'alun, kamu cakap benda yang kamu tak buat. Jadi kita bimbang ni. Maknanya kita punya benteng pagar kita tak kukuh. Kita punya suri tauladan dan biasan gambaran yang kita tonjolkan kepada dunia nampaknya terlalu kontra daripada apa yang dibawa oleh Nabi. Macam mana saya sebutkan 4-5 contoh di awal tadi, dalam menanggapi dan menangani penghinaan,
sikap-sikap orang kepada Rasulullah. Memanglah agama kita ni al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam agama kita tinggi dan tidak ada agama lain yang boleh meninggikan diri daripada agama kita. Tetapi kalau kita slogan kita begitu, tetap perilaku umat Islam kita tadi meletakkan Islam tu rendah, macam mana Islam nak duduk tinggi? Benda ini maknanya hasibu anfusakum. Sayyidina Umar khabar, kamu nilai dulu diri kamu, koreksi dulu diri kamu sebelum kita nak pergi turun ke kancah masyarakat untuk mempertikaikan apa yang orang kata kepada Nabi kita. Memanglah agama Islam juga kata, seperti mana yang disebutkan oleh Syekh Ibn Taymiyah, As-sarim al-maslul ala syatimir rasul. Pedang yang terhunus tajam hanya untuk kepada penghina Rasul. Ini kata-kata daripada Ibn Taymiyah. Kata-kata ini maknanya sesuai seandainya setelah kita mencuci tangan kita sebersih-bersihnya mengikut lunas yang dididik oleh agama kita. Tapi kalau seandainya tangan kita masih lagi berlumuran dengan kekotoran, wajah-wajah kita masih lagi kotori oleh rupa-rupa yang tak sepatutnya, langkah-langkah kita masih lagi terumbang-ambing, macam mana kita nak mempertahankan Nabi kita? Kita sendiri akan dijentik oleh Nabi kita dengan jentikan kemurkaan. Sebagaimana Sayyidina Umar kena tegur. Sayyidina Umar tu kena tegur, dia dah steady. Dia dah buat macam-macam. Dia dah buktikan, dia dah laksanakan, dia dah bersungguh-sungguh, dia memang jujur, dia buat kerja dengan betul. Pun kena tegur. Kita ni dah buat tak macam Sayyidina Umar buat? Kita dah buat tak macam Sayyidina Abu Bakar buat? Kita dah buat tak macam Sayyidina Ali buat? Baru kita pertahankan Nabi seperti mana Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar mempertahankan Nabi, duduk di depan, di belakang masa hijrah tu, duduk di kiri, di kanan mempertahankan Nabi sewaktu hijrah tu, setelah dia mengorbankan segala perilaku dia. Orang tanya tentang Nabi, betul tak awak percaya tak Nabi pergi ke langit malam tadi, Isra' dan Mi'raj? Kalau Muhammad yang cakap, aku percaya. Kita hari ni ajak cerita tentang Nabi, awal-awal lagi dah tak percaya. Nabi takkan begitu, takkan nak dewa-dewakan Nabi. Berkelahi pasal molek Nabi pun tak habis lagi. Seorang kata nak buat, seorang kata tak nak buat. Berkelahi tak nak sudah-sudah. Berkelahi pasal selipar Nabi pun tak habis-habis lagi. Apa ni? Macam mana nak mempertahankan Nabi? Berkelahi pasal serban Nabi pun tak habis-habis. Berkelahi pasal amalan Nabi pun tak habis-habis. Berkelahi pasal bid'ah sunnah pun tak habis-habis. Macam mana nak mempertahankan Nabi? Kita tak kuat. Tak kuat. Kita tak ada tenaga. Macam kita ni lembik, nak bertumbuk dengan Mike Tyson. Boleh benar tak? Timang-timang lah diri dulu. Rasulullah kata, rahimallahu ra'an man arafa qadra nafsih. Allah merahmati kepada seseorang yang mengetahui kadar dirinya. Jadi sebab itu saya kawan-kawan sibuk nak menghantar surat ke kedutaan Perancis. Kita kata apa sangatnya buat sekepian surat atau nak membantah kerajaan Perancis. Campak je di duta tu dalam tong sampah tak surat kita. Sebab dia tak pelik ke kita. Kita tu betul lah abang sulung, tapi abang sulung yang makan dadah. Kita tu betul lah abang ngah, tapi abang ngah yang mengempit. Kita tu betul lah alang, tapi alang yang meroyan. Tak kuat. Orang tak pelik ke kita. Mana Malaysia hari ni dengan kelahi sama kita. Alhamdulillah kita punya suara tak pelik dia orang. Awak pun tak selesai lagi kelahi sama awak. Seorang nak jadi Perdana Menteri, seorang nak jadi Timbalan Perdana Menteri, seorang lagi nak jadi juga Perdana Menteri, seorang lagi nak jadi Timbalan Perdana Menteri. Dah semua nak jadi Perdana Menteri, siapa nak jadi rakyat? Tak takut dia orang. Tak malu dia orang. Jadi cakap kita tak masih. Jadi kita pastikan dulu macam mana kekuatan kita. Benakan dulu ummah kita ni umat yang satu sebagaimana yang disarankan oleh Allah. Itulah sikit pandangan saya mengenai isu penghinaan kepada Rasulullah. Kita memang tak setuju. Kita memang rasa terguris hati, memang rasa marah, tetapi kita tak nak terguris kita tu kita sambutkan dengan emosi. Kita tak nak marah kita tu dengan emosi, tapi dengan nilai iman.
dengan nilai ilmu, dengan nilai didikan Rasulullah SAW. Itulah sikit pandangan saya tentang penghinaan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Terima kasih banyak. Okey, terima kasih banyak Datuk Seri. Ya.